Salam sejahtera semua pelajar-pelajar. Welcome back. Jadi kita sudah buat topik-topik semalam kelas pertama, iaitu sistem catatan bergu. Apa kamu fahami? Kita kalau hari ini akan teruskan buat topik seperti impangan duga. Okey, impangan duga. Dan jika masa allow, sebenarnya ini adalah topik yang sangat senang, tetapi kita buat sedikit ulang kaji tentang topik-topik yang sebelum itu. Okay. Jadi kita mulakan. Okay. So, dalam kelas pertama, saya sudah beritahu semua pelajar-pelajar tentang apa maknanya sistem catatan bergu, di mana wang masuk adalah debit, wang keluar adalah kredit. Belanja adalah debit, hasil ialah kredit. Ambilan ialah debit, modal adalah kredit. Jadi, kita tengok sini. Sebenarnya daripada hasilan sistem catatan bergu ini, ingatkan, debit dan kredit dia senang sahaja. Pelajar-pelajar mesti selalu tahu apa maknanya perkataan debit kredit itu, iaitu sistem catatan bergu. Okay. Debit, kita tak nak tengok wang itu sahaja. Kita tengok kita ada belanja ialah debit, hasil ialah kredit, ambilan ialah debit, modal ialah kredit, dan aset ialah debit. Kredit ialah liability. Apakah maknanya aset? Aset sebenarnya kita terdiri daripada aset bukan semasa dan aset semasa. Jadi aset bukan semasa kita sudah buat pada kelas pertama. Aset bukan semasa ialah aset-aset digunakan untuk jangka masa panjang. Manfaatnya adalah untuk masa jangka panjang. Di mana contoh-contoh aset bukan semasa kita terdiri daripada bangunan, kenderaan, alatan pejabat, lengkapan, perabot, mesin. Okey, ini juga digerak sebagai harta panda, tapi jarang berada dalam SPM. Apakah aset semasa? Dan apakah liability semasa? Atau liability? Kita tengok. Sebenarnya, aset semasa adalah senang. Iaitu cara kita berniaga. Apabila kita berniaga, pertama kali kita akan beri barang daripada pembekal kita, bukan? Jadi pembekal kita dipanggil sebagai akaun belum bayar. Siapakah belum bayar? Pembekal kita. Jadi barang itu akan masuk ke dalam inventory kita. Apakah inventory? Inventory sebenarnya adalah stok kita atau gudang kita. Gudang kita. Jadi inventory itu kita akan jual kepada siapa? Akaun belum terima kita, ABT. Dia adalah sebagai pelanggan kita. Lepas itu pelanggan itu dia akan bayar wang kepada kita, sama ada dengan cara cek atau cara tunai. Ya, ini adalah aset semasa. Dan kita akan bayar balik wang itu kepada akaun belum bayar. Ini adalah dikatakan satu cara kita berniaga. Di mana pelajar-pelajar, ini adalah aset semasa. Ini adalah aset semasa. Inilah aset semasa. Ini adalah dipanggil sebagai liability semasa. Okey?
Jadi aset kita terdiri daripada aset bukan semasa dan aset semasa. Aset semasa ialah inventory, akaun belum terima, bank dan tunai. Faham? Liability semasa ialah akaun belum bayar. Liability sebenarnya melupai tanggungan. Liability sebenarnya ialah tanggungan. Tanggungan iaitu kita terpaksa bayar balik. Dan liability ini kita terdiri daripada dua jenis. Liability semasa dan liability bukan semasa. Liability semasa dikatakan akaun belum bayar. Dan ini dipanggil sebagai pinjaman. Apakah perbezaan antara semasa dan bukan semasa? Dibayar dalam tempoh kurang daripada 1 tahun. Mesti dibayar. Mesti disettle. Mesti settle within a year. Ini akan dibayar dalam tempoh masa lebih daripada 1 tahun. Inilah perbezaan antara liability semasa dan liability bukan semasa. Again, kita tengok. Kita ada belanja, ambilan, aset, hasil modal, kredit. Liability ini adalah kredit. Aset terdiri daripada aset bukan semasa dan liability semasa. Aset semasa, aset bukan semasa dan aset semasa. Ini adalah liability bukan semasa dan liability semasa. Begitu senang saja. Jadi kita boleh tengok daripada sini bagaimana debit kredit dia berlaku. Kita boleh tengok baca dari sini, senang sahaja. Senang sahaja. Kita boleh tengok. Ini sebenarnya ialah aset semasa, jadi dia debit. Ini adalah aset semasa, jadi dia debit. Belian ialah saya buat satu garisan supaya kita senang baca. Supaya kita lebih senang baca. Okay, jadi kita boleh tengok dari sini lagi. Belian ialah belanja. Jadi dia adalah debit. Jualan adalah hasil. Jadi dia kredit. Jadi jualan ialah hasil, pulangan jualan ialah belanja. Jadi dia adalah debit. Belian ialah belanja, pulangan belian ialah hasil. Jadi dia kredit. Lengkapan kedai dia aset bukan semasa. Jadi dia debit. Angkutan masuk ialah belanja. Apakah angkutan masuk? Angkutan masuk ialah transport cost. Transporting cost. Iaitu kita bayar belanja lori ke belanja lain yang bawa barang masuk ke dalam gudang. Bawa masuk barang-barang ke gudang. Belanja angkutan untuk bawa masuk barang-barang daripada pembekal. Apakah angkutan keluar? Dia juga melupai belanja angkutan. Dia juga untuk bawa barang keluar kepada pelanggan. Jadi dia ada belanja juga. Jadi ini juga melupai belanja. Duty atas belian juga dipanggil sebagai cukai atas belian.
cukai atas belian. Dalam SPM selalu guna duty atas belian atau cukai belian. Dia juga melupai belanja. Upah dan gaji sama-sama ialah belanja. Lebih kurang sama, tapi saya akan beri keterangan selanjutnya untuk upah dan gaji pada kelas kemudian. Okey. Jadi diskaun diberi, dia belanja. Diskaun diterima hasil. Belanja promosi ialah belanja. Jadi dia debit, dia kredit, tengok dia mesti betul. Sewa diterima, dia hasil. Begitu senang sahaja. Faedah dan simpanan juga dikira sebagai faedah diterima. Faedah diterima. Sebab kita terima faedah daripada simpanan. Dia adalah hasil, jadi dia ialah kredit. Premises, dia melupai aset bukan semasa. Jadi dia adalah debit. Ini adalah belanja. Perabot ialah belanja. Pinjaman ialah liability bukan semasa. Insurans ialah belanja. Kadar bayaran ialah belanja. Bank ialah aset semasa. Apabila you tengok dia kredit, makanya dia overdraft. Dia menjadi liability semasa. Okay? Sebab debit ialah aset, kredit ialah liability. Dia menjadi tanggungan. Account belum terima, dia aset semasa. Account belum bayar, dia liability semasa. Ini adalah hasil. Ambilan mesti debit. Modal mesti kredit. Komisen dibayar ialah belanja. Ya betul. Jadi begitu senang saja impangan duga. Atau lain kata, impangan duga dia sebenarnya sangat senang. Impangan duga dia sangat senang, di mana kita tahu dalam impangan duga ini adalah belanja, ambilan, aset. Belanja, ambilan, aset. Hasil, modal, liability. Begitu senang saja. Jadi kita tengok lengkapan kedai, dia acceptkan semasa, jadi dia debit. Tunai, dia aset semasa, dia debit juga. Kalau belum terima, aset semasa, dia debit juga. Kalau belum bayar, liability semasa, dia kredit. Modal adalah kredit. Sewa dibayar, dia belanja, dia debit. Komisen diterima, dia hasil, dia kredit. Faedah adalah simpanan tetap, simpanan, dia adalah kredit. Sebab dia adalah hasil. Kadar bayar belanja, debit. Insurans ialah belanja, dia debit. Jualan dia hasil, dia kredit. Belian dia belanja, dia kredit. Ulangan belian, sebab belian ialah belanja, ini adalah hasil, dia debit. Diskaun diberi, mesti belanja, jadi dia debit. Ulangan jualan, jualan ialah hasil, ulangan jualan ialah belanja, jadi dia adalah debit. Jadi daripada sini sahaja, kita hanya sediakan impangan duga. Ingatkan pelajar-pelajar, mesti tulis nama syarikat dan sediakan impangan duga. Jadi lengkapan kedai dia debit. Saya dapat angka-angka daripada sini. Tunai 4,000. Kalau belum terima, saya dapat angka daripada atas 3,500. Kalau belum bayar 6,000 kredit. Modal kredit 32500. Give me the answer, please. 2200. Komisen diterima 2570. Faedah simpanan tetap 1480. Kadar bayaran 1680. 1860 dia debit. Kadar bayaran sudah. Insurans 4,006 debit. Jualan hasil dia kredit 15970. Belian debit 11500. Ulangan belian hasil dia kredit 1520.
Diskaun dibeli 1340 debit. Pulangan jualan dia belanja debit 2040. Jadi kita gunakan calculator untuk tampakkan semua ini. Kita boleh dapat jawapan berapa? Where's the answer? Okay, kita dapat jawapan seperti sedemikian. Sebenarnya apabila pelajar-pelajar kamu beli buku saya ini, yang saya cadangkan kamu beli, inilah buku saya. Apabila kamu gunakan buku ini, kamu boleh gunakan QR code ini. Apabila kamu scan QR code ini, kamu terus boleh dapat jawapan sepenuhnya daripada kita. Begitu senang saja. Kita tengok satu soalan lagi. Di mana saya akan siapkan imbangan juga begitu senang sahaja. Dan topik yang ketiga kita akan lakukan ialah akaun dagangan, akaun untung rugi dan PKK. Okay? Jadi saya harapkan kamu terus boleh bersama-sama dengan saya. Jadi ini adalah aset semasa debit. Ini adalah kredit. Bank dia adalah debit sebab dia aset semasa. Tunai adalah aset semasa debit. Angkutan masuk dia belanja debit. Belanja promosi dia belanja debit. Belian dia belanja dia debit. Jualan dia hasil dia kredit. Ulangan belian ialah belanja, ulangan belian ialah hasil dia kredit. Jualan ialah hasil, ulangan jualan ialah belanja dia debit. Pinjaman dia liability bukan semasa dia kredit. Komisen diterima dia hasil dia kredit. Alatan pejabat dia bukan aset bukan semasa dia debit. Ambulan dia debit. Kenderaan aset bukan semasa dia debit. Sewa dibayar dia belanja dia debit. Insurans dia belanja dia debit. Gaji dia belanja dia debit. Diskaun dibeli dia belanja dia debit. Diskaun diterima dia hasil dia kredit. Belanjaan dia belanja dia debit. Alat tulis dia belanja dia debit. Akaun belum bayar dia liability semasa kredit. Akaun belum terima dia aset semasa dia debit. Jadi pelajar-pelajar boleh isikan jawapan ini dengan senang sebab daripada buku saya terdapat beberapa soalan tambahan lagi. Ini buku test saya di mana soalan 1, soalan 2 saya sudah complete dengan kamu dan kamu cuba boleh buat. Soalan 3, contoh 3, contoh 4, contoh 5. Dalam SPM dia takkan beri kamu dia takkan beri kamu format, tapi kamu mesti sediakan dengan sendiri. Okey, jadi habislah imbangan juga pada hari ini. Saya buat satu division lagi. Belanja ialah debit, hasil ialah kredit, ambulan ialah debit, modal ialah kredit, aset bukan semasa, aset semasa juga adalah aset, adalah debit, liability ialah liability bukan semasa dan liability semasa dia adalah kredit. Jadi saya edarkan kepada rakan saya, Miss Daisy, supaya berbincang bagaimana untuk beri buku daripada saya. Terima kasih. Hi, thank you, Dr. Jimmy. Okay, so I'm Daisy, so from Bintang College. Okay, so I think you are the follower from the last video, right? Yes. So let me show you some slide. Okay, so if you would like to order the book, okay, diterbit oleh Dr. Jimmy, okay, sila hubungi saya. Okay, saya adalah Daisy. Okay, ini kontak saya. Okay, atau kamu nak tanya apa-apa soalan tentang itu seminar ke pun boleh kontak kita. Ini adalah rakan-rakan saya.
Okay, ya ini boleh share dengan kamu. Ini ada section edisi kedua Dr. Jimmy punya buku. So next year kamu boleh belikan buku dengan kita lah. Dan yang penting adalah mesti subscribe kita punya YouTube channel. Okay, dan kalau boleh itu bukakan itu lonceng kecil. Karena kamu akan dapat itu notifikasi kalau kita upload semua video atau kita buat apa-apa live video seminar, kamu boleh dapat notifikasi. Ini adalah semua video kita yang sudah buat. Kamu boleh buat revision. Okay, so remember kamu boleh follow Dr. Jimmy punya fan page. Okay, dia punya IG, Facebook dan college kita punya YouTube. Okay, ini adalah semua account kita. Okay, so see you on next video. Okay, bye-bye. Bye-bye. Bye-bye.